Okay, nampak ni? Nampak cikgu. Nampak kan? Nampak. Yang ni pun cikgu dah share ni tu. Simulasi dia sama macam simulasi yang elektrik tu. Cuma kita carilah untuk gas dia ada. So untuk gas kita tengok . So ini ada satu bekas. So dalam bekas ni adanya pressure. Ni untuk ukur tekanan. So dekat sini kita boleh pilih lah nak dalam Pascal ataupun dalam atmospheric pressure. Ini tak apa. Kita nak tunjukkan hubungan tekanan tu saja, tak ada masalah. Okey, atas ni ialah suhu. So suhu dalam unit Kelvin ataupun darjah Celsius. Okey, dekat sini adanya constant . Kita nak malakan apa, nak ubah apa pun boleh kat sini. Okey. So kita tengok, so kita masukkan gas. Kita masukkan molekul dalam ni. Kita pump. Okey, masukkan sikit lagi. Satu lagi. Okey, 3. So nampak tak pergerakan yang warna biru tu? Nampak je. Nampak kan? So dia Nampak. berlanggar dengan dinding. So apabila dia berlanggar dengan dinding, okay, dia bergerak secara bebas dan rawak. Berlaku pelanggaran dengan dinding bekas ni. So apabila berlaku pelanggaran, akan berlaku perubahan momentum. So kadar perubahan momentum akan menghasilkan daya. So daya bahagi dengan luas permukaan bekas ni akan menghasilkan tekanan. So sekarang ni tekanan ialah 6.2. Okey, 6.2. So apa akan jadi kalau kita tambah lagi molekul? Tekanan akan Tambah. Ya, tekanan akan bertambah. Suhu kita tetapkan. Okey. Sebab apa tekanan bertambah? Bila molekul bertambah, pelanggaran lebih kerap berlaku. Okey, kadar pelanggaran lebih kerap. So bila kadar pelanggaran lebih kerap, maknanya banyak molekul yang berlanggar dengan dinding, so lebih besar daya yang terhasil. So bila lebih besar daya yang terhasil, so tekanan pun akan bertambah. Okey. Boleh Zakan ni? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So kita malakan suhu kat sini . Constant. Kita tengok temperature ni kita takkan pada 300 Kelvin. Apa akan jadi kalau kita kecilkan ruang dia ni? Kecil kan? Isi padu kita kecilkan. Tengok tekanan jadi berapa dah? Tekanan dia meningkat. Yes, Tambah. tekanan dia bertambah. Okey. Bilangan molekul tetap sama, tidak berubah. Cuma kita ubah sekarang ni ialah isi padu. Okey, bila isi padu bekas ni kita kecilkan, so tempat ni dia akan jadi lebih sesak. So perlanggaran akan berlaku lebih kerap. Maknanya kadar pelanggaran meningkat. So bila kadar pelanggaran meningkat, daya akan bertambah. Daya yang terhasil akan bertambah. So bila daya bertambah, tekanan pun bertambah. Tambah. Boleh ya? Boleh je. Boleh. Okey, ataupun kalau nak terangkan ikut step yang tadi pun boleh. Okey, bila kita kecilkan bekas ni, pelanggaran berlaku lebih kerap, kadar pelanggaran bertambah, pun sama ayat dia. Okey, kadar pelanggaran bertambah, kadar perubahan momentum bertambah, daya bertambah, tekanan bertambah. Okey. So isi padu makin kecil, tekanan bertambah. Betul kan? Betul. Okey, kita kecilkan lagi isi padu dia. Cikgu, Ya. apa yang berlaku kalau kita kurangkan suhu dia? Kejap. Yang tu kita nak tengok sekarang ni isi padu dengan tekanan dulu. Oh, baik Okey, cikgu. kita kecilkan lagi. Sekejap . Yang tu nanti cikgu jawab. Boleh? Boleh tak? Siapa tadi? Boleh. Boleh ya? Muhammad. Okey, kita kecilkan lagi. Okey, tekanan sudah jadi 18.5. Okey, maknanya semakin kecil isi padu gas, semakin bertambah tekanan.
Boleh? Boleh. Boleh. So inilah hukum yang pertama. Hukum gas yang pertama, inilah hukum gas yang pertama, iaitu hukum Boyle. Kalau kamu tengok pada modul kamu tu muka surat 52. Okey, hukum Boyle dia terangkan hubungan antara tekanan dengan isi padu. Okey. So jika isi padu berkurang, tekanan bertambah. Ini hukum Boyle. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. So kita macam mana nak? Okey, kita reset balik. Okey, ada nak tanya setakat ni? Hukum yang pertama ni. Kita dah masuk hukum yang pertama ni. Berkadar songsang. Ya, dia berkadar songsang lah. Maknanya isi padu kecil, tekanan bertambah. Isi padu besar, tekanan berkurang. Okey, ada nak tanya setakat ni? Tak ada. Hukum yang pertama. Tak ada cikgu. Tak ada? Tak ada cikgu. Tak ada ya? Okey, baik. Ini hukum kita Boyle nak cikgu tengok. kan? Ya, hukum Boyle lah ni. Ini hukum Boyle yang kita tunjuk tadi. Okey. Okey, so yang kedua. Kita masukkan lagi sekali. Okey. Sekarang kita tetapkan dia punya suhu. Isi padu. Kita tambah suhu. Okey, dekat sini ada alat pemanas ni. Nak sejuk ke atau nak panaskan. Okey, so kita panaskan. Sekarang suhu kamu tengok sekarang suhu 300 Kelvin. So apabila kita panaskan, okey, suhu 332. Tekanan 11.2. Okey, kita panas lagi sikit. Sampai 400. Tekanan sudah jadi 13. Okey, so apa hubungan suhu dengan tekanan? Berkadar terus. Ya, berkadar terus. So kalau nak terangkan, macam mana kita nak terangkan sebab apa tekanan ni bertambah? Okey, yang pertama, apabila suhu bertambah. Tenaga kinetik bertambah. Yes, tenaga kinetik molekul bertambah. Itu poin yang pertama. Apabila suhu bertambah, tenaga kinetik molekul bertambah. So molekul yang warna biru ni, dia akan bergerak lebih laju. So apabila dia bergerak lebih laju, kadar pelanggaran bertambah. Makin keraplah dia berlanggar dinding ni. Okey, apabila suhu bertambah, tenaga kinetik molekul bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, kadar pelanggaran bertambah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadar perubahan momentum bertambah. Sebab makin kerap dia langgar, so makin kerap dia berubah arah, so kadar perubahan momentum pun bertambah. Yang keempat, daya pun bertambah. So yang kelima, apabila daya bertambah, tekanan pun bertambah. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Ini hukum apa cikgu? Gay-Lussac. Ini Gay-Lussac. Gay-Lussac, hukum tekanan. Hukum tekanan, Gay-Lussac. Dalam modul kamu muka surat 56. Okey, dalam modul kamu muka surat 56, Gay-Lussac. Tapi dalam modul kamu tu dia tulis hukum tekanan. Okey, nama dia sama. Okey. Okey, ada nak tanya setakat ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau kita sejukkan apa jadi? Sekarang suhu 400, tekanan 13.7. So kita sejukkan. Akan berkurang juga. Sejuk Berkurang. lagi, sejuk Tekanan dia lagi, akan sejuk berkurang. lagi. Saya tengok. Suhu 245 Kelvin, tekanan dah jadi 8.3. Okey. So apabila suhu berkurang, tenaga kinetik molekul berkurang.
So pergerakan dia ni kamu tengok dia makin perlahan. So bila dia bergerak perlahan, kadar pelanggaran berkurang. Bila kadar pelanggaran berkurang, kadar perubahan momentum berkurang. Apabila kadar perubahan momentum berkurang, daya berkurang. Apabila daya berkurang, tekanan pun berkurang. Isi padu dia tetap. Saiz ni kita tak ubah. Okay, so ini hukum Gay-Lussac. Okay? Boleh? Boleh cikgu. Boleh ke? Boleh. Okay? Boleh. Cikgu lupa nak tunjuk ni. Dekat sini kamu boleh letak ni. Collision counter. Okay, kita tengok wall collision. Okay, pada suhu 245 Kelvin ataupun lebih kurang negatif 28 darjah Celsius. Sejuk sangat ni. Kita naikkan sampai 30 lah. Okay, 26 darjah Celsius. Tekanan 10.1 atm. So kita tengok berapa kadar pelanggaran molekul dengan dinding ni. Dalam 10 saat ni. Berapa tengok? Okey, 62. So kadar pelanggaran dia sekarang ni 62. Apabila kita panaskan sampai 50. Oh lebih, 55. Tekanan dah jadi 11.1. Kita tengok pelanggaran dia berapa. Tadi 62. Okey, dia sudah berubah menjadi 60, 64. So kadar pelanggaran bertambah. Bila kadar pelanggaran bertambah, daya bertambah, tekanan bertambah. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, cuba kita Boleh, cikgu. kecilkan ya. Sekejap cikgu kecilkan. Kita tengok kadar pelanggaran. Tengok berapa tekanan dia sekarang ni? 20? Dia meningkat. Tekanan dia meningkat 21 kan? Cuba kita tengok pelanggaran dia pula berapa. Okey, tengok. Bila kadar pelanggaran bertambah ni, 100 dah jadi. Okey, perubahan momentum bertambah. Perubahan momentum bertambah, daya bertambah, tekanan bertambah. Sudah jadi 21. Okay, so yang ni free, orang kata freeware ni. So kamu boleh cubalah kalau yang ada komputer tu. Handset juga tak tahu boleh pakai ke tak ni. Tak pernah try dekat handset. Okay ya? Okey. Boleh? Boleh cikgu. Cikgu. Boleh ya? Ada nak tanya setakat ni? Cikgu. Maksudnya setiap hukum tu dia ikut flow dia, maksudnya dia akan buat pelanggaran kenyal, lepas tu dia kadar perubahan momentum, lepas tu daya dia, lepas tu tekanan gas dia lah. Ya, memang itu je flow dia kalau kamu nak terangkan. Okey, baik cikgu. Ha. Yang atas bukan berubah cikgu. Ha? Yang atas tu je kan yang berubah. Ya. Okay, thank you cikgu. Okey. Ada lagi tak soalan? Dekat ni tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada. Ya, cikgu reset balik. Okay. Satu lagi hukum Charles ni boleh terangkan dekat sini tak? Ya, cikgu try. Okey, hukum yang kedua tu tak boleh nak dekat sini ya. Okey. So selesai. Okey, so dah ada dua hukum ya kamu belajar. Ya. Okey. So hukum yang pertama tadi ialah hukum
Boil. Boleh. Okey, hukum Boyle. Okey, hukum Boyle dia terangkan tekanan berkadar songsang dengan isi Isi padu. padu. Okey, semakin kecil isi padu, semakin bertambah tekanan. So, ini dalam matematik, tak tahulah kamu dah belajar belum kadar? Belum. Belum lagi ya? Okey. So, tanda ikan ni, cikgu panggil tanda ikan. So, tanda ikan ni bila kita nak buat persamaan, bila kita tukar K. tanda ikan ni kepada sama dengan, dia kena letak satu huruf K, pemala. K ni ialah pemala. Apa makna pemala? Nilai tak berubah. Nilai dia tetap Tetap. tidak berubah ya. So kita biarkan K ni duduk sorang-sorang dekat sini. Kita pindahkan V. So dia akan jadi P. PV. V sama dengan K. Okey, so apabila melibatkan situasi yang melibatkan hukum Boyle, dia akan jadi rumus dia P1V1 sama dengan P2 V2. Ataupun sini kita boleh tulis before, sebelum, dan yang ini after. Okay, before sama dengan after. Sebab apa sama dengan? Sebab ni, K ni. Nilai dia tetap. Ya, nilai dia tetap pemala. Okay, contoh situasi melibatkan hukum Boyle ni ialah tayar kenderaan dah ya. Tayar kenderaan, tayar kereta. Okey, apabila tayar kereta ni, apabila melakukan suatu pergerakan yang jauh lah, dia bergerak jauh. So, geseran antara roda ni, tayar dengan jalan raya, dia akan menghasilkan haba. Okey, so apabila dia menghasilkan haba, okey, tenaga kinetik molekul tu akan bertambah. So, bila tenaga kinetik molekul dalam tayar ni bertambah, tekanan bertambah. So tekanan tu akan bertambah lah. So tayar tu sebab tu kalau kamu ukur dia punya tekanan, selepas sesuatu perjalanan, tekanan dia akan bertambah. Okay, apa lagi? Cikgu, bila tayar tu tak dapat tahan tekanan tu yang meletup je ke? Ya. Sebab tu tayar Dia lebih kurang. kalau ada yang apa, sorry, yang tayar ni bukan hukum Boyle. Tayar ni sajalah cikgu nak terangkan ya. Okey, tayar kenderaan ni, kalau ada sesuatu kebocoran yang kecil, maknanya bahagian ni dia lemah. Contoh ya, dekat sini dia dah bocor ataupun tayar tu dah nipis. So bila dia nipis, maknanya dia tak kuat. So bila tak kuat, tekanan bertambah, itu yang meletup tu. Bila dia berjalan jauh. Nah, so tu tayar boleh jadi meletup. Okey. Untuk hukum Boyle ni dia banyak melibatkan contohnya kalau kamu ambil satu belon, ya. Okey, satu belon, kamu tiup belon ni, kemudian kamu ikatkan. Ini belon. Okey, apabila kamu tekan belon ni, tekan so isi padu dia akan berkurang lah sebab kamu kecilkan dia. So bila kamu kecilkan dia, kamu tekan dia, sampai satu tahap dia akan pecah. Sebab apa dia pecah? Bila isi padu dia kecil, tekanan dalam ni bertambah. Itu yang menyebabkan dia boleh pecah tu. Okey, ini contoh lah ya. Boleh? Boleh. Okey, yang kedua hukum apa tadi? Ini hukum Boyle. Okey, yang kedua. Okey, hukum Charles ni tak boleh nak buat dekat dalam simulasi tu. Okey. Hukum Charles dia menerangkan antara isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak. Ini penting. Okay, so kalau soalan tanya apakah itu hukum Charles,
Okey, kamu boleh cakap hukum Charles menyatakan bahawa isi padu gas berkadar terus dengan suhu mutlak. Perkataan mutlak ni mesti ada. Okey, kalau kamu tulis suhu isi padu berkadar terus dengan suhu, salah. Dia mesti ada perkataan mutlak. Okey, bila suhu mutlak ni, maknanya suhu ni mesti dalam unit, Kelvin. yes, mesti dalam unit Kelvin. Ingat ya, suhu mesti dalam unit Kelvin apabila ada perkataan mutlak. Ingat lagi macam mana nak tukar darjah Celsius kepada Ingat. Kelvin? Tambah 200. 200 Ya, 273. tambah 273. 3. Ingat Okey. cikgu. So hukum, apa dia tadi? Ada soalan ke? Tak, Ke dia- dia cakap ingat. Cakap ingat. dia cakap ingat. Okey, baik. So hukum Charles menyatakan bahawa isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak. So isi padu gas kita simbolkan dengan huruf V. Jangan tertukar dengan velocity ya. Ini V huruf besar. V kecil velocity. Suhu T. So tanda ikan ni kita tukar jadi sama dengan, dia akan jadi V sama dengan KT. Mesti ada perkataan huruf K ni, pemalar. Cikgu, Ya, saya kurang faham apa tu K. K itu pemalar. Pemalar dia. Suatu nilai yang tetap. Okay, contohnya K ni kan. Ya. Okay, V sekarang ni V sama dengan KT. Okay, kita biarkan K ni duduk sebelah sini. So maknanya V darab dengan T sama dengan K. Maknanya apa saja nilai V darab dengan T ni dia akan menghasilkan satu nilai yang tetap. Katakan K ni ialah 100. Nilai dia 100. So V darab dengan T mesti dapat 100. Itu maksud K, nilai yang tetap. Mana nak dapat K tu cikgu? K tu tak payah cari. Sama dengan VT juga. Dia sekarang ni untuk K ni kita melibatkan situasi sebelum dan selepas. Okey. Isi padu gas ni ya, isi padu gas sebelum darab dengan suhu mutlak sebelum sama dengan isi padu gas selepas darab dengan suhu mutlak selepas. Sebab apa dia sama? Sebab K ni lah pemalar. Hasil darab dia mesti dapat nilai yang sama. Oh, maksudnya sebelum dan selepas tu nilai dia sama lah. Yes. K Sebab tu ialah dia punya selepas. Ya. Oh, okay, cikgu, terima kasih. Sebab tu kita letak K ni. So rumus dia akan jadi V1T1. Cikgu bukan V per T ke? Sorry, V per T. Sebab T ni kan pindah. Sorry ya. Terima kasih, betul kan. Ya. V, ulang balik. V sama dengan KT. So T ni kita pindah. V bagi T sama dengan K. Okay, so V sebelum bahagi dengan suhu mutlak sebelum sama dengan V selepas bahagi dengan T selepas. Okay tak? Boleh ke kalau saya buat V sebelum sama dengan T sebelum sama dengan K terus cikgu? Sama je. K tak payah sebab nanti dalam soalan dia akan guna yang ni. Oh, Okay. K ni tak payah cari. Itu masuk. K tu selepas lah kan cikgu? K tu ialah benda yang selepas dia lah. K tu nilai pemalar. Isi padu V ni kan, isi padu bahagi dengan T akan dapat nilai K, pemalar. So yang sebelum bahagi dengan sebelum ni akan dapat sama dengan selepas bahagi dengan selepas. Nilai K ni akan tetap sama, tidak berubah.
Baik cikgu. Sekejap lagi kita tengok soalan. Okay, so ini hukum Charles ah. So hukum Charles V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang penting dekat sini T mesti mesti dalam Kelvin. Mesti dalam Kelvin. Tak boleh nak tukar, tak boleh nak apa. Mesti dalam Kelvin. Okey. Ada nak tanya setakat ni? Dalam Ada. dalam kes ni, dalam hukum ni, so maksudnya pressure dia tetap lah. Malah. Ya, tekanan dia tetap. Okey, dan hukum yang terakhir. Hukum tekanan ataupun kita panggil sebagai, nah ni nama dia. Okey. Kalau tahun lepas, tahun lepas kita masih lagi terima hukum tekanan ni. Kalau pelajar jawab hukum tekanan, kita masih lagi terima. Okey, dia tak letak nama lah Gay-Lussac ni. Sebab apa risiko untuk gunakan nama ni? Salah eja dikira salah. Okey, kalau kamu salah, contohnya nama ni kamu letak Gay S tertinggal 1. Bunyi dia tetap sama. Tapi dia dikira salah. Sebab nama orang. Ataupun C ni letak 2 pun dikira salah. Sebab tu risiko kalau guna nama orang ni. Sebab tu tahun lepas calon SPM dia ambil langkah berhati-hati lah. So dia gunakan hukum tekanan. Okay ya? Cikgu, Ya. maksudnya kalau kita nak guna nama dia pun boleh, but kena make sure betul lah. Yes. Okay. Make sure betul. Cikgu, biasa Okay. nak mention nama ni guna kat mana cikgu? Nama, ada setengah hukum tu, dia memang dia letak nama dia. So memang kena gunalah. Contohnya hukum Newton. So yang ni memang tak ada ganti dah nama dengan Newton ni, tak ada ganti. Tak cikgu, So memang maksud kena guna saya nama. nak tulis nama hukum ni, kita tulis kat mana cikgu? Biasanya soalan dia akan tanyalah, dia bagi situasi, so hukum apakah yang terlibat, so kita kena letak nama lah. Ke macam mana soalan kamu? Baik, faham cikgu. Maksudnya kalau dia minta hukum apa baru kita tulis nama. Okey, kalau dia tanya, okey, apakah hukum yang digunakan? So tengoklah hukum tu apa. Kalau hukum tu nama orang, terpaksalah tulis nama orang. Kalau macam ni, ini sebab dia ada 2 nama. Dulu kita belajar hukum tekanan. Zaman-zaman cikgu belajar dulu guna hukum tekanan. Silibus baru ni dia tukar dah. Dia tukar kepada Gay-Lussac. Tapi dia masih lagi terima hukum tekanan ni. So kalau nak jawab Gay-Lussac ni, kamu suka perkataan Gay-Lussac tu, gunalah Gay-Lussac. Tak payahlah guna tekanan. Unik Dengan- kan nama dia cikgu. Unik kan? Perkataan depan tu paling unik tu. Muhammad Hooker. Tak, aku saya tak cakap cikgu. Okey, biasanya pelajar ejaan depan ni betul. Ini betul. Yang belakang ni tak tahu dia eja salah ke tak ni. Okey? Okey, so hukum tekanan dia kata apa tadi? Tekanan berkadar terus dengan suhu mutlak. So dia akan jadi P per dengan T sama dengan K. So rumus dia akan jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okey.
So sekarang ni cikgu buat rumusan untuk hukum gas. Ada 3, iaitu Boyle. Yang kedua apa? Charles. Charles. Charles Gay-Lussac. Okey, yang ketiga. Okey, kamu nak guna Gay-Lussac, kita guna Gay-Lussac lah. Okey. So 3 hukum. Boys, rumus kita terus sudah rumus. P1 V1 sama dengan P2 V2. Ini Boyle. Okey, Charles Ispat V per T. T T V2 T2. Ini Charles. Okey, hukum favorite P per T. P1 T1 P2 T2. Okey. Cikgu, Ya. hukum gas Charles tu sebelah V1 tu apa? Tak ada apa ni, cikgu conteng je. Oh, okey. Dah, conteng je. Okey. So yang penting ni lah T ni. T ialah suhu mutlak. So apabila melibatkan suhu mutlak, dia mesti dalam Kelvin. Okey, so dah panjang ni kita bercakap. So kita tengok contoh soalan lah untuk lebih faham lah. Okey, contoh soalan yang pertama nombor apa tu? Contoh yang pertama. Sekejap saya cari soalan tu. Cuba kamu buat dulu. Contoh 1 muka surat 52. Ya. P tu tekanan cikgu kan? P. P. Ya, pressure, tekanan. Okay, go. Say. Okey, cuba contoh 1 muka surat 52. Try. Sementara cikgu cari ni. Haba. Okey, ni soalan dia kan? Betul tak? Betul cikgu. Okey, betul. Okey, suatu gas mempunyai tekanan 3 darab 10 kuasa 4 Pascal dan berisi padu 0.4. Gas itu mengalami pengembangan sehingga tekanannya menjadi 6 darab 10 kuasa 4 Pascal. Berapakah isi padu gas? Okey. So sekarang ni dia melibatkan situasi sebelum dan selepas. Okey, sebelum berapa dia punya tekanan? 3 darab 10 kuasa 4. So ini kita Pascal. guna PV lah sebab dia hubungan antara tekanan dan juga isi padu. So 3 darab 10 kuasa 4. Isi padu dia 0.4 sama dengan 6 darab 10 kuasa 4. Okey, isi padu gas sekarang. So yang ni kita nak cari. So letaklah V. So berapa dapat nilai V ni? Tekan kalkulator. Dapat apa? 0.2. 0.2 Okey. 0.2. meter. Okey, meter 3 lah padu. Okey, so nampak tak? Sebelum 0.4
tekanan dia 3. Selepas isi padu dia 0.2, tekanan dia jadi 6. So isi padu kecil, tekanan bertambah. Sebetul lah tu hukum Boyle. Boleh tak contoh satu ni? Faham je. Faham? Cikgu, Ya. kalau kita dalam soalan, Ha. kalau kita nak menentukan nak pakai hukum apa, kita Hmm. tengok apa yang terlibat maksud saya kalau contoh satu ni isi padu dengan apa tekanan isi padu Ya. dengan tekanan terlibat, so kita pakai hukum Boyle lah ya. Ha, PV. Sebab Boyle dia P dengan V. Oh. So tengok apa yang diberi pada soalan tu untuk kita gunakan hukum. 3 hukum tu bergantung kepada soalan lah. Apa soalan dia bagi, so tengok nak guna hukum yang mana. Okey, selesai ya? Ada lagi tak? Selesai cikgu. Selesai. Okey, contoh 2. Contoh 2. Contoh 2. Okey. Suatu gelembung udara terbentuk di dasar laut yang dalamnya 40 meter. Isi padu gelembung ketika itu ialah 2 cm padu. Berapakah isi padu gelembung itu apabila tiba di permukaan? Okey, tekanan atmosfera bersamaan dengan 10 meter laut. Okey. Apabila soalan melibatkan laut ataupun air, permukaan air, dekat sini kamu kena hati-hati lah. Okey. Sebabnya, ini permukaan laut. Contohnya cikgu lukis permukaan laut. Okey, pada permukaan laut adanya tekanan atmosfera. Okey, pada permukaan air ataupun permukaan laut adanya tekanan atmosfera. Okey, so tekanan, katakan tekanan di A. Tekanan di A sama dengan tekanan atmosfera. Okey, yang ni yang dekat luar ni, tekanan atmosfera tambah dengan tekanan yang disebabkan oleh kedalaman dia ni. Okey ya, ini kena hati-hati apabila melibatkan laut ataupun kolam ke apa ke. Sebab pada permukaan air, pada permukaan air adanya tekanan atmosfera. So tekanan dekat dalam air tu kena tambah dengan tekanan atmosfera. Boleh ya? Boleh cikgu. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. So dia kata apa? Suatu gelembung udara terbentuk di dasar sebuah laut yang dalamnya 40 meter. Isi padu gelembung ketika itu ialah 2.0 cm. Okey. So sekarang ni gelembung udara terbentuk di dasar. So dekat bawah ni lah, ini gelembung udara. Okey, berapa tekanan dia? Tekanan gelembung udara pada permukaan dasar. Okey, kita tulis dasar. Tekanan dia ialah 40 meter dalam. Tambah dengan 10. Sebab apa tambah 10 ni? Kedalaman dia. Bukan, 10 ni ialah tekanan atmosfera. 40 tu dia punya kedalaman. Boleh ya? Boleh je. So Okey. jawapan dia 50. Yes. Belum selesai lagi ni. Ini baru tekanan. 50 untuk tekanan dia P. Lepas tu darab dengan isi padu dia ialah 2. Seletak 2. Sama dengan
Okey, ini pada permukaan pula. Apabila gelembung udara ni naik, dia naik, bergerak naik sampai atas ni permukaan, dia hanya ada tekanan atmosfera saja. Tak adalah kedalaman sebab dia dah sampai di permukaan. So berapa tekanan dia sekarang ni? 10. Ya, 10 sahaja. Sebab apa 10? Dia hanya ada tekanan Atmosfera. atmosfera. Dia dah sampai di permukaan dah. Tak ada kedalaman. So tekanan dia hanya 10. Lepas tu darab dengan V. V ni yang kita nak cari. Okay, tekan kalkulator lah buat apa? Sepuluh. 10 sentimeter padu. Okay, so isi padu dia bertambah ke berkurang? Isi padu dia bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah kan? Sebelum dapat 2. Sebelum dia bagi 2. Selepas 10. Selepas 10 tekanan berkurang. Betul lah tu. Apabila tekanan berkurang, isi padu bertambah. Betul lah tu hukum Boy. Okey, ada soalan tak untuk nombor 2? Contoh 2. Ada tak? Tak ada ego. Tak ada tengok. Tak ada? Cikgu, Ya, dia tekanan berkurang, jadi apa yang pertama tadi tu? isi padu. Padu. Sepatu. Okey, Ya. cikgu. Hukum Boy. Okey, contoh 3. Contoh 3. Okey, ini contoh 3. Okey, sebuah bika 500 cm padu ditelangkupkan. Faham tak perkataan ditelangkupkan ni? Faham? Okey. Permukaan air dan ditenggelamkan sedalam 2.5 meter. Berapakah isi padu air yang masuk pada kedalaman tersebut? Okey. So kita buat sebelum. Sebelum dia terlangkup, maknanya ini permukaan air, ini bika. Okey, so hanya ada tekanan apa kat sini sekarang? Tekanan? Muka. Atmosfera. Ya, atmosfera. So berapa nilai dia? 10. Okey, 10. Isi padu dia berapa? 500. 500. 100. Okey, ini P dan ini V. Sama dengan, okey, sekarang kita terlangkupkan dia, lepas tu tenggelam sedalam 2.5. So sekarang ni dia dah tenggelam. Okey, tenggelam. Kedalaman dia sekarang ni 2.5. So berapa jumlah tekanan dia? 12.5. Dia tambah 12 Ya, minit. kena tambah. So 10 tambah 2.5. So ini untuk P. V dia berapa? Tak tahu. Nak V cari. yang kita nak cari. Okey, berapa dapat nilai V ni? Cikgu, V tu apa? Volume isi padu. Volume. P. Ya. P pressure, tekanan. Sebab apa pressure kita tambah 10 dengan 2.5? Sebab sekarang dia tenggelam pada dasar. Okey, bila pada dasar, pada permukaan air ada tekanan atmosfera.
Lepas tu 2.5 ni disebabkan oleh kedalaman dia. So ada dua lah tekanan dia sekarang ni. So maksudnya jarak tu adalah pressure. Ya, kedalaman dia ni ialah pressure. Kedalaman Oh. ialah tekanan. Sebab sekarang ni kita guna kedalaman dia 10 meter air. Untuk atmosfera ni. Atmosfera sekarang ni dekat luar. Sekarang ni tekanan dekat luar permukaan ni dah ada 10. Lepas tu tambahlah lagi dengan kedalaman dia ni. Berapa dalam dia tu. Okey. Okey. So berapa dapat nilai V ni? 400. 100. Okey, kalau jawab 400 tak dapat markah lagi. Sentimeter. Kena tukar. Sebab apa? Dia tanya isi padu air yang masuk. 400 ni ialah isi padu gas. Asalnya 500. So sekarang ni isi padu gas asalnya 150. 500. 3500. Okey, asalnya isi padu gas ni 500. Ni bekas ni 500 ya. Bila kamu tenggelamkan dia, isi padu gas ni hanya tinggal 400. So berapa air yang masuk? 100. 100 lah. 100. So isi padu air yang masuk ialah 100. Macam mana dapat 100? 500 tolak 400. Tricky. Tricky sikit je ni. Betul. Okay. Ada nak tanya? Setakat ni? Ada tak? Tak ada. Tak ada? Okey. Tak ada, kita pergi contoh 4. Okey, ini contoh 4. Okey. Berapa dalam kas sebiji belon perlu ditenggelamkan dalam air supaya isi padunya menjadi 2/5 isi padu asal? Okey, tekanan atmosfera 10 meter. Okey. So kalau kita lukis ada satu belon. Okey, ini permukaan air. So dia belum lagi masuk dalam air, so dia hanya ada tekanan apa sekeliling dia ni? Atmosfera. Ya, dia hanya ada tekanan atmosfera sahaja. Okey, so kita buat P tekanan atmosfera berapa? 10. 10 darab dengan okey, isi padu dia. Nak letak berapa ni? 1. Yes, pandai letak 1. Letak 1 je lah isi padu dia. Nak letak 10 pun tak ada masalah. Tapi kalau letak 10, 2.5 ni nanti kena darab 10 lah. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, sama dengan okey, dia tenggelamkan tak tahu berapa dalam kan? Okey, so letaklah huruf apa nak letak, tak kisah pun. P. Kata kita letak P, tekanan. Si padu dia jadi berapa? 2/5. Yes, 2/5. Kalau 0.4 tu? Boleh, tak ada masalah. Nilai dia sama tak 0.4 dengan 2/5 tu? Sama tu? Sama tak ada masalah. Boleh guna. Okay. Nak letak 0.4 pun tak ada masalah. Asalkan nilai dia sama. Okay, so kira P dapat apa? Pressure.
25. 25. Okey. 25 ni bukan jawapan dia lagi. Sebab apa? Sebab ni tekanan bukan kedalaman. Bukan. Dia Tolak memanglah 10. dia. Yes, tolak 10. Okey, ingat. Bila dia masuk dalam air, balon ni masuk dalam air, jumlah tekanan yang dia terima ialah 25. Okey, jumlah tekanan 25 ni disebabkan oleh yang pertama, tekanan atmosfera dekat atas ni. Dan yang kedua disebabkan oleh kedalaman dia. So 25 tu kedalaman sama dengan 25 tolak dengan 10. So dapatlah 15 meter. So dia kena tenggelamkan sedalam 15 meter. Baru isi padu dia jadi kecil. Okey, apabila melibatkan kedalaman air ke, dia tenggelam ke apa, kena hati-hatilah. Okey, sebab ada dua tekanan sekarang ni. Satu, tekanan pada permukaan air ialah tekanan atmosfera. Lepas tu tambahlah dengan berapa dalam dia tu. Okey. Ada nak tanya nombor 4? Tak Tak ada. ada cikgu. Tak ada. Yang lain okey tak ni? Yang lain ni. Okey ya? Okey. Kalau laju ke apa ke bagi tahulah. Okey, tak ada. Tak ada, kita pergi contoh last ni ya, contoh 5. Sorry, yang kedua tak air. Sebab saya nak terangkan sikit contoh 6 tu dengan 5. Boleh tak? 2 soalan lagi. Boleh tak ni? 2 soalan lagi. Boleh. Boleh. Okey. Contoh 5. Okey, ini contoh 5. Okey, Rajah menunjukkan satu tiub kaca yang diisi dengan 5 cm merkuri untuk memerangkap 10 cm udara. Merkuri ditambah sehingga panjang udara terperangkap menjadi 8 cm. Berapakah panjang merkuri ketika itu? Okey. So untuk soalan ni, ini pun sama, konsep dia sama saja dengan kedalaman air tu. Sekejap ya. Okey, di atas ni ada merkuri. Allah, lukisan. Sorry ya, lukisan buruk sikit. Okey, ini merkuri. Dan ini udara. Okey, udara dalam ni dia ada tekanan. So tekanan udara dalam ni sama dengan, okey, pada permukaan merkuri adanya atmosfera. So dekat sini ada tekanan atmosfera. So tekanan atmosfera tambah dengan panjang merkuri ni. Okey. So tekanan udara sama dengan tekanan atmosfera sebab pada permukaan merkuri ni adanya atmosfera. ATM. Lepas tu tambahlah dengan 5 cm ni. So itu ialah tekanan atmosfera. Boleh tak kalau rajah dia macam ni? Boleh. Boleh. Nanti contoh 6 dia terbalik sikit. Okey. Okey tak ni? Okey cikgu. Okey. Ya.
Okay, so kita ada isi padu, ada tekanan. So ini guna hukum Boyle juga. Okay, P berapa? P sebelum. PV sama dengan PV. Sebelum sama dengan selepas. Okay. So sebelum tekanan dia ialah tekanan atmosfera berapa cm? 75. Ya, 75. Tambah tekanan yang disebabkan oleh panjang merkuri ni. 5. Tambah 5. Okey. Berapa isi padu dia? 10. 10. Sama dengan okey, P tak tahu ya? Tahu tak? P yang kita tak tahu. V dia jadi berapa? 8. Ya, V dia jadi 8. Okey, so berapa dapat P tu? Berapa? 100. 100. Okey, 100. 100. Ni bukan jawapan lagi. Dia sama macam kedalaman air tadi. Tolak. Yes. Tolak. P100 ni ialah jumlah ATM tambah dengan ketinggian merkuri ni. So tekanan udara sama dengan 100 tolak dengan tekanan atmosfera 75. So berapa dapat? 25. Ya, 25 cm. Maknanya merkuri ni kita kena tambah sehingga panjang dia 25 cm. Barulah dia berkurang menjadi 8 cm isi padu dia, gas. Okey tak? Ada nak tanya? Okay, go. Okey cikgu. Okey. Dorang. Siapa yang menyanyi dah tu? Okey, contoh yang terakhir, contoh 6. Okey. Ini. Sekarang ni dah terbalik. Kalau kamu tengok dia punya cerombong dia, cerombong pula. Lubang dia ni dekat bawah. Kalau tadi lubang dia dekat atas. Okey. So untuk A, dalam ni adanya udara. So tekanan udara ataupun P pressure lah kita guna. P udara ataupun tekanan gas sama dengan dekat bawah ni ada tekanan apa? Atmosfera. Ya, mesti ada tekanan atmosfera. Fera. So P ATM tolak 15. Ini kalau bentuk dia terbalik. Dia tolak. Kalau lubang dia dekat atas, dia akan jadi tambah. Lubang dekat bawah, dia akan jadi tolak. Boleh tak? Boleh. 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 Okey. So untuk A ni, yang A ni, okey, jumlah tekanan udara ialah PA, tekanan atmosfera ya, tekanan atmosfera. Berapa tekanan atmosfera dia bagi tak? 75 juga. Ya, Ke- 50 yang diufukkan sehingga panjang dia menjadi. Okey. Tekanan atmosfera dia tak bagi. So kita nak cari tekanan atmosfera sekarang ni. So P ATM tolak 15
darab dengan isi padu dia ni berapa? 30. 30. Sama dengan, okey, apabila dia letak secara mendata. Okey, ingat apabila secara mendata, tekanan gas sama dengan tekanan atmosfera. Dia sama nilai dia. Tekanan dalam ni sama dengan tekanan atmosfera. Okey, kalau dia letak secara mengufuk ataupun secara mendata. Okey, so sekarang ni tekanan gas dia akan jadi tekanan atmosfera. Darab berapa isi padu dia? 24. Okey. Cuba cari ATM ni dapat apa? Okey, kalau kamu kira jawapan tu mesti dapat 75. Cuba kira. Dapat 75. Dapat tak 75? Dapat. Dapat tak? Okey. Dapat. Sentimeter. Itu unit dia. Cikgu kalau tak tulis unit betul kan? Betul, tak ada masalah. Baik kau. Cikgu, kenapa kita tolak cikgu Ha? Kenapa kita tolak Okey, kejap. Okey, ni cikgu nak buat rumusan ni ya. Okey, so kalau ni yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Okey, ada 3 situasi. Okey, kalau kita terlangkupkan dia macam ni. Ini mercury. Ini gas. Dalamnya ada gas. Okey, yang ini mercury. Dalam ni pun ada gas. Sini mercury. Okey, dalam ni pun ada gas. Okey. Luar ni kita tahu adanya tekanan atmosfera. Ya, atmosfera. Ini pun kita tahu adanya tekanan atmosfera. Sini pun kita tahu adanya atmosfera. Okey, baik. Kalau kita letak macam ni, okey, lubang dia dekat atas. Okey. So mercury ni berat dia ialah arah ke bawah, betul tak? Betul. Sama tak arah Betul. dengan atmosfera? Sama. Sama, sebab tu dia tambah. Okay, P gas sama dengan tekanan atmosfera tambah dengan tinggi mercury ni. Berapa cm tu mercury? Sebab dia sama arah. Okey, berat dia arah ke bawah sama arah dengan atmosfera. Okey, so kita tambah. So tekanan gas. So sekarang ni gas dia kena lawan 2 benda. Satu, dia nak lawan tekanan atmosfera dan satu lagi dia nak lawan berat mercury tadi. Sebab tu tekanan gas ni dia kena sama dengan jumlah tekanan atmosfera tambah dengan tekanan yang disebabkan oleh mercury. Sebab dia sama arah. Atmosfera ni bergabung tenaga dengan sentimeter Hg. Okey, contohnya kalau kamu lah ya main apa dalam parti lah contohnya, parti katakan Barisan Nasional. Barisan Nasional ni dia arah yang sama. So dia bergabung tenaga lah. Sebab tu dia kita kena tambah. Boleh tak? Dia macam daya. Okey, kalau daya, Bersih lah ni. ya, kalau daya, dua daya bertindak pada arah yang sama. Tambah.
Ni 10, ni 5. Seberapa jumlah daya? 15. 15. Samalah dengan tekanan. Arah yang sama. So jumlah tekanan ialah kita tambah. Boleh? Boleh. Yang CmHg tu tekanan. Yang tinggi merkuri ni lah. Oh. Berapa dia punya ketinggian merkuri? Berapa cm? Okey, boleh tak yang pertama ni? Boleh go. Untuk yang pertama ni dahulu. Kalau lubang dia dekat atas. Boleh? Boleh cikgu. Boleh Okey. go. Sekarang ni lubang dia dekat bawah. Okey. Mercury. Ini mercury. Yang hitamkan ni mercury. So sekarang ni berat mercury dia ke bawah. So arah yang berbeza. Kalau daya satu ke kanan ni 10 Newton, ke kiri 5 Newton. So berapa jumlah daya? 5. 5. Macam mana dapat 5? 5. Tolak kan? 10 tolak 5. So sebab tu tekanan gas ni P gas sama dengan tekanan atmosfera tolak dengan berapa tinggi merkuri ni. Okey. Okay go. Okey cikgu. Okey, sekarang ni yang ini. Kalau mendatar. Ini merkuri. So berat merkuri arah mana sekarang ni? Wah. Ke bawah macam ni kan. So arah dia dah tak sama. So kita boleh abaikan yang ni. Sebab dia tak ada ni dah. Tekanan atmosfera sekarang macam ni arah dia. Kiri ataupun kanan. So pada arah kiri ataupun kanan hanya ada tekanan atmosfera. So sebab tu P gas sama dengan tekanan atmosfera sahaja. Sebab berat merkuri sekarang ni arah yang berserenjang. 90 darjah. So tak boleh nak buat apa-apa. Oh. Boleh? Faham cikgu. Ini 3 situasi. Boleh ya? Boleh. Okey, so Boleh. sebelum kita tamat, so tengok balik. Sekejap ya, kita tengok balik apa yang kita dah belajar hari ni. So yang pertama, nanti kamu baca balik dalam modul kamu tu, teori kinetik molekul. So ini yang cikgu terangkan secara ringkas ni ya. Dia ada beberapa poin ya, ada 5 tak silap cikgu. 5 poin kan? Betul. Betul 5 ya, okey. Betul. Yang pertama, bebas dan rawak, pelanggaran kenyal, kadar perubahan momentum, daya dan juga tekanan. Okey, lepas tu kita ada 3 hukum gas. Itu cikgu dah tunjukkan dalam simulasi tadi. Okey, boleh tengoklah simulasi tu. Kemudian ini suhu berkadar terus dengan tenaga kinetik molekul. Okey, so sebelum kita tamatkan, ada apa-apa soalan tak? Tak ada cikgu. Tak Ada cikgu. Okey, so baik untuk next class, cikgu harap kamu cuba dahulu soalan-soalan yang ada tu. So lepas ni kita akan bincang soalan lah. Boleh ya? Boleh cikgu. Boleh. Okey baik. So kalau tak ada apa-apa soalan, setakat tu saja. So kita tamat kat sini ya. Sebelum tu 5 pula. 4 epsilon. Kehadiran macam mana? Seorang je tak ada ikut. Letak nama dalam tu. Dah letak ikut. Dah letak dah? Okey Dah. baik. Terima kasih. Delta dah. Okey, kusyairi ke tadi? Terus left. Okey baik. So ada apa soalan boleh tanya saja dalam grup tu. Kalau kamu cuba jawab tak faham ke boleh tanya. Okey, nanti ada masa cikgu akan respon. So kalau tak ada apa-apa kita tamat sampai di sini ya. Okey ya? Okey cikgu. Okey baik. Cikgu. Okey, so terima kasih semua untuk kehadiran dan bagi kerjasama. Terima kasih ya. Cikgu. Sama cikgu. Okey, Terima sampai kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Salam. Terima kasih cikgu.